sebelum kita pergi pada tajuk kita, tuan-tuan. Okey. Okey. Tuan-tuan mesti ingat, benda yang sama juga dalam Al-Quran ada 3 jenis perkataan, iaitu isim, fa'il dan haraf. Okey. Tapi kita konsentrate kepada tumpuan kita sebenarnya. Okey. Dan tuan-tuan kena lihat kita punya kod. Hari ni insya-Allah kita akan cuba analisa ayat hukum berasaskan nahwu dan saraf. Okey. Kalau sempat kita akan pergi kepada kitab, nama dia kitab Dr. Wi, ya. Kuning. Sebab Dr. Wi cadangkan perkataan yang kita nak pakai di sini al-amanah dengan amani, lepas tu al-insan. Okey, tuan-tuan. Tengok sini, ada? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Okey, tuan-tuan. Perkataan kita sebenarnya yang kita nak kejar sekarang ismun. Tuan-tuan mesti cakap ni ismun. Okey. Isim. Kalau tuan-tuan boleh kenal isim, cukup bagus dah. Okey, isim. Tuan-tuan. Dan ada lagi 2 jenis perkataan, apa dia? Apa dia? Jangan lupa fa'il dan haraf. Okey tuan-tuan, ya. Okey. Ini isim yang besar sekali. Okey. Okey. Bila kita nak mengenali dalam Quran isim, kerana isim ni adalah watak. Ya, semoga kit ini menemani kita sepanjang perjalanan kita. Kit, ya, tuan-tuan. Isim tuan-tuan, ya. Isim ni. Isim ni kita nak tengok isim saja. Tuan-tuan jangan risau fa'il dan haraf, jangan risau. Jangan risau. Ya, dalam teori struktur tuan-tuan tengok ini isim, ini isim. Isim diapit oleh haraf. Okey? Diimpit oleh haraf. Dia jadi apa? Itu maksud dia. Ya, isim dihimpit oleh isim. Dia jadi apa? Betul tak? Ya. Di sini isim dihimpit sama-sama. Sama-sama isim. Ini isim dihimpit oleh haraf. Okey? Boleh takkan ni? Dia mengeluarkan struktur. Okey? Dan yang ke bawah ni isim dihimpit oleh fa'il. Jadi tuan-tuan kena kenal isim ni apa benda, haraf apa dia, dan fa'il apa dia. Jangan risau pasal fa'il. Kerana fa'il dia tidak ada apa-apa watak dalam Al-Quran, dia hanya menghimpit orang. Ya, macam saya kata Ali makan nasi. Makan tu dihimpit Ali. Bila makan himpit Ali, Ali tu kena jadi tukang makan. Jadi dia kena bagi depan. Okey? Boleh cakap ni? Jadi himpitan-himpitan inilah akan menghasilkan 23 struktur yang kita telah belajar. Medan. Ya, kita lupa dah medan, struktur. Okey? Jadi tuan-tuan, kita nak simpan kita punya duduk sebelah kiri, kit-kit tu. Jadi bila tuan-tuan jumpa Al-Quran, jumpa ayat, tengok siapa himpit siapa. So, jadi berasaskan ayat ini. So hari ini kita akan pergi menganalisa ayat hukum. Ya, tuan-tuan hari ini kita 3 in 1. Satu, kita analisa ayat hukum. Yang kedua kita bagaimana cara analisa. Yang kedua bagaimana kita bila kita tiba ayat ni. Ya. Bagaimana kita tiba ayat ni. Okey? Jadi tuan-tuan hari ini akan jadi sebagai ahli tafsir. Jadi ahli tafsir bila dia nak tafsir ayat Quran, dia buat apa dulu? Okey? Jadi berdasarkan ayat ini. Okey? Ayat ini wa anfiqu. Ayat ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bacaan ayat ini, siapa sini orang Taranum? Siapa Taranum sini? Tuan Haji Syukri ya? Siapa dia?
Ayat di sini dia kena baca gini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum. Okey. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Kena tinggi. وأحسنوا. Kena tinggi. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu bacaan dia. Ya. Itu pasal nyawa tak nyawa tak ada. Yang mana dia? Atas lukah tu boleh berhenti situ. Dia boleh berhenti sambung dua-dua. Macam dalam soal boleh. Dalam soal Baqarah kan ada la raiba fi kan? Ada beberapa tempat dalam Quran. Boleh sambung boleh berhenti. Yang ada titik 3 tu kan. Okey. Tengok kenapa dia tulis situ boleh sambung boleh berhenti. Okey. Tak apa tuan-tuan. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, cuba cari isim dalam ayat ini. Okey, cuba cari isim dalam ayat ini. Okey, cuba cari isim dalam ayat ini. Okey. Cari isim dulu. Isim dulu. Okey. Macam mana? Kita belum buat lagi ni? Jadi hari ni tuan-tuan, kita menganalisa ayat hukum. Ayat hukum. Okey. Jadi hari ni bagaimana seorang ahli tafsir bila dia nak bersyarah ayat ni? Apa benda yang dia kena buat? Ya, ada 6 perkara dia kena buat. Ya, kalau dia tak buat 6 perkara, mungkin dari segi masa tak cukup. 6 perkara tu lengkaplah. 6 atau 5 perkara. Okey. Okey. Yang pertama sekali tuan-tuan, kita jadi ahli tafsir dulu. Kita kena beritahu kepada audiens kita, tuan-tuan dan puan, pada malam ini kita menganalisa ayat larang. Itu nombor 1. Dia beritahu tajuk ayat ini ayat larang. Ya. Okey. Dan di dalam ayat larang ni akan ada juga ayat suruhan. Tapi yang besarnya ayat larangan. Larangan ayat ini bertajuk larang kita bersikap bakhil. Okey, itu dia larangan. Okey. Jadi tuan-tuan, nombor satu menyatakan tajuk. Ya. Okey. Nombor 1 di sini tuan-tuan. Tengok ni dulu menyatakan tajuk. Nyatakan tajuk. Okey, 1A tuan-tuan Ini 1A, nyatakan tajuk. Tajuk dia ayat larang. Tuan-tuan salin nyatakan tajuk. Ya? Salin sudah. Salinlah di belakang boleh. Tak apa salin. Itu memang kosong kan? Memang kosong. Okey. Tak apa. Okey. Jadi tuan-tuan, kita akan concentrate on this 3 figure ini berdasarkan ayat ini. Okey. B kita akan terjemahkan ayat ini. Terjemahan dia sudah ada di bawah. Ya. B sudah ada terjemahan ayat. Ya. Seseorang ahli tafsir, dia kena terjemah dulu ayat. Ya. Ya. Okey. Wa anfiqu fi sabilillah
wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Okey. Okey. Yang ketiga, tuan-tuan. Ini C boleh banyak, boleh buat macam. Yang C, tuan-tuan kena nyatakan dia kata isim. Kena isim dah watak dalam ayat ini. Ada setengah tempat tu dia kata nyatakan key words isim. Okey. C nyatakan isim. Di sini ada beberapa jenis isim. Yang pertama sabil isim sabil isim. Tuan-tuan garis saja isim. Yang kedua Allah. Okey. Yang ketiga aidikum. ID. Yang keempat kum. Yang kelima Allah. Tak inna tak? Ya? Ya? Ya. Betul tu. At-taluka. Kira boleh ingatkan ustaz tu betul tu. At-taluka. Okey. Yang ke-6 Allah at-tahluka. Yang ke-6 Allah, dan yang akhir sekali al-muhsinin. Tuan-tuan. Tapi ahli tafsir tak nyatakan kepada audiens isim. Kalau nyatakan audiens mungkin tidak ada apa-apa, dia tak faham kan. Cuma dia saja akan nyatakan. Sebagai ahli tafsir dia mesti tahu. Mana isim. Kerana isimlah memainkan watak dalam Al-Quran, dan daripada isimlah terbina struktur. Okey, tuan-tuan. Okey. Sebagai tambahan, kita kenal sabil itu isim ada dua sebab. Yang pertama, dia duduk selepas huruf jar. Okey? Boleh? Yang kedua, kita kenal apa tu sabil tu isim sebab dia duduk sebelum Allah. Dan Allah baris bawah. Ingat lagi tak? Ingat lagi ya. Okey. Yang ketiga, kita kenal ID kum tu isim sebab dia bersambung dengan kum. Bila isim bersambung dengan kum, dia bunyi kum. Kalau dengan fi'il dia bunyi tom. Okey? Dan kita kenal juga dia ada B huruf jar. Mana pembelajar nahwu, itulah dia kenal. Okey? At-tahlukah kita kenal dia sebab dia ada alif lam. Yes. Lepas tu dia ada ila. Okey, boleh? Okey. Kemudian Allah, yes, macam mana? Ada ta marbutah. Ya, ada ta marbutah isim, ada alif lam isim, lepas tu ada ila isim. Kalau orang tak belajar nahwu dia tak tahu. Okay. Kemudian kita kenal juga isim Allah. Sebab dia tu memang Allah maknanya isim. Lepas tu dia ada inna. Tahu puan? Ya. Inna. Okey, dalam istilah yang saya belum kenalkan lagi, semua haraf ni digelar sebagai kod. Kod KOD. Yang ni inna ni kod nasab. Ila kod jar. Jadi tuan-tuan boleh pakai kod ataupun jangan pakai kod, pakai nasab je. Okey. Okey tuan-tuan, sekarang ni boleh. Jadi kita telah mengenali isim. Okey. Soalan kedua belum lagi. Kita keluar sekejap pergi ke rajah ni. Okey. Wa anfiqu fi sabilillah. Kita nahwu dulu. Okey, ini tak masuk dalam nombor 2, nombor 3 dan 4. Ini untuk kita saja. Okey, sabili apa yang himpit dia dulu? Fi. Ya, fi ya. Yang menghimpit sabi fi. Jadi tuan-tuan, mana ya? Ni yang fi. Jadi tuan-tuan, bila fi menghimpit isim, dia jadi jar majrur, betul tak? Jar majrur kita akan katakan B21. Jadi bila tuan-tuan baca Quran, tengok P, kena kata jar majrur. Okey? Okey. Jadi di sini P menghimpit isim. Dan tuan-tuan kena ingat, P ada 19 beradik.
Ada satu huruf, ada berapa beradik? Dua huruf berapa beradik? Tiga huruf berapa beradik? Empat huruf berapa beradik? Kan ada empat huruf kan? Macam ha, sya, empat huruf. Ila, tiga huruf. Hatta, empat huruf. Yang paling besar sekali, empat huruf. Okey? Dan P ni kalau kita baca mabniun ala sukun, betul tak? Ada ala sukun, ada ala dhammi, ada ala kasri, ada ala fathi. Ingat lagi tak? Yang mana banyak sekali? Sukun. Ala sukun ada 12. Okay? Jadi sebagai pembelajar nahwu, kita kena tahu dengan detail tentang P dan adik-beradik dia. 19 semua sekali. Okey. Tuan-tuan, di dalam kita punya kajian sebenarnya, dalam. Okey. Okey. Kita tengok lagi sekarang ni, Allah. Allah apa dah Allah? Allah dihimpit oleh isim. Betul tak? Allah ni Allah. Allah ni Allah dihimpit oleh sabil. Sabil. So kita masuk bawah kategori ni. Isim dengan isim, isim dengan isim. Bila isim dengan isim dihimpit, jangan lupa ada lagi isim-isim dengan isim dihimpit jadi lain. Tapi oleh kerana isim ni dihimpit dan menyebabkan isim kedua baris bawah, maka dia akan jadi mudhafun ilahi. Betul tak? Betul tak? Mudhafun ilahi. Kalau mudhafun ilahi dia B22. Mudhafun, cuba sebut mudhafun ilahi B22. B22. Bacaan dia dua-dua kena tinggi. Ni dahlah wa anfiku tu fi'il amar tinggi. Fi sabili tinggi. Apa sebab dia pakai fi'il amar tinggi? Apa sebab fi sabili tinggi? Sebab dia menunjukkan di sini bahawasanya berbelanja semula duit yang kita dapat itu adalah wajib. Bukan sunat, bukan main-main, bukan halal ustaz, bukan, wajib. Wajib. Mana tak belanja berdosa. Belanja kepada keluarga itu tak termasuk. Kita belanja kepada lain pada keluarga kita. Macam belanja kepada masjid, belanja kepada surau, belanja kepada anak yatim, itu wajib. Sebab dia pakai amfik. Amfik itu wajib. Jadi kita akan pergi soalan yang kedua. Okey. Wala tulqu bi aidikum. Aidi itu tangan. Jangan kamu binasakan dengan tangan kamu kepada kebinasaan. Okey. Aidikum dia dihimpit oleh B, betul tak? Campur dengan ID, betul tak? Jadi bila begitu, jawamat juru. Masih lagi B21. Ni BID. Okey. Tuan-tuan boleh masuk ni, boleh dapat tak? Okey, dapat ya? Sabarlah ya. Sabarlah. Okey, tuan-tuan. Kita cari lagi isim kum. Kum tu isim. Ingat, kita belajar dulu bila dhamir bercampur dengan isim, dia jadi mudhafun ilahi. Kum itu maksudnya tangan-tangan kamu. Jadi bila tangan-tangan kamu, dia jadi ni, tuan-tuan. Isim dengan isim. Betul tak? ID kum isim tak? Kalau isim dengan isim, dia masih jadi mudhafun ilahi. Betul tak? Mudhafun ilahi. Jadi still B22. Tengok. B21, B21, B22, B22. Tengok endahnya kalam Allah. Okey. Jadi tuan-tuan, ini kita analisa mengikut nahwu dan saraf. Yang paling besar sekali isim. Jadi ahli tafsir akan mencari isim dulu. Jadi kalau kita dah mendengar orang tafsir mengajar, tapi kita dah kenal isim, kita akan analisa ikut ni. Ustaz, ini isim dengan isim jadi apa? Ya, ini isim dengan isim, oleh kerana the second isim pada bawah, maka dengan sendirinya dia jadi mudhafun ilaih. Macam Rasulullah. Ini isim dengan isim. Isim dia di sini kum. ID kum. Ini isim, ini isim. Tangan-tangan kamu. Usaha-usaha kamu. Jadi sama juga isim dengan isim dengan isim, mudhafun ilaih, mudhafun ilaih. Kum ini mabni. Ini berubah. Betul tak? Boleh? Tak apa. Kita akan analisa
Lagi jangan risau. Tapi hari ini kita analisa ayat hukum yang dalam kitab kamus ni tidak kebetulan lagi ayat hukum. Ya, ini ayat hukum. Okey. Lepas tu kita tengok at-tahluka. Okey, siapa yang mengipit at-tahluka? Yang ipit dia. Ilah tu apa dia? Ilah dia mengipit luka-ti. Jadi dia masih jar majrur, masih lagi B21. Okey. Jadi yang mana banyak sekali? B21 ke B22? Jadi kalau B21, B22, B23 masih lagi majrur. Bila majrur, bacaan dia Datuk kena tinggi. Kenapa tinggi? Ini perintah. Bila perintah dia bunyi, berbelanjalah kamu. Dia tak boleh kata belanjalah kalau ada duit tak dia kata gitu. Itu bukan perintah. Ya, tolonglah sikit-sikit orang jangan. Dia kata berbelanjalah kamu pada jalan Allah. Dan jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan dengan sebab tangan-tangan kamu yang mendapat duit tadi kamu tak belanja. Itu. Ya. Lepas tu dia kata wa ahsinu tu perbaikilah bisnes kamu, perbaikilah usaha kamu. Kalau dulu kamu duk lewat-lewat datang kerja, cepat kerja, baiki. Kerana Allah Taala suka orang yang sentiasa memperbaiki pendapatan dia. Mana kalau 3-4 tahun selama ni duk main saja, tengok orang pejabat kerajaan kan, pukul 10 duk minum. Ya. Pukul 8 minum, pukul 10 baru naik. Berdosa tak? Berdosa. Buat balik duit kanak yang dosa. Berdosa buat balik tu, memang dosa, bukan kerja dosa. Berdasarkan ayat ini. Dosa. Jadi kita kena datang awal, balik lambat. Kalau selama ni kita rasa banyak dosa kita buat, kita kena qada. Macam mana cara qada? Cara qada, ada ulama kata, keluarkan duit-duit yang ada tu, bayar balik kepada anak yatim. Kerana itu bukan hak kita. Keluar balik. Ya, keluar balik sekadar yang kita ada, keluar balik kerana itu bukan hak kita. Beri balik, bayar api air masjid dan surau dan sebagainya kan. Beli sejadah dan sebagainya. Itu qada balik kan. Okey. Lepas tu kita tengok perkataan Allah. Siapa yang mengipit Allah? Inna. Jadi kalau inna letak di mana? Nak letak ke A ke B ke C? Mana B? B isim. Inna? Inna tu haraf nasab. Jadi bila inna, letak sinilah. Ni inna campur dengan isim. Jadi dia jadi apa? Jadi isim inna. Isim inna B berapa? 10 ke 9 ke? Ini semua tak ada ulang kaji. Patut ingat tu. Isim inna. Tengok bad mansub. B. Ya. Isim inna dia jadi isim inna. Bila isim inna duduknya B 10. Jadi ini haraf dengan isim. Ini isim dengan isim. Ini fa'il dengan isim. Yang paling utama tuan-tuan isim. Bukan haraf. Ya, bukan fa'il. Kerana isim dihimpit oleh haraf, dia mengeluarkan struktur. Isim dihimpit oleh sama-sama dia juga mengeluarkan struktur. Dan isim bila dihimpit oleh fa'il, himpitan tu dia berada di depan. Dihimpit di depan, duduk depan, bukan di belakang, duduk depan. Okay. Jadi di sini ada berapa yang menghimpit isim? 1, 2, 3, 4 haraf. 1, 2 isim dengan isim. Fa'il tak ada. Tak ada sebelum tu fa'il. Okey, jadi tuan-tuan, inilah kita nak mengenali bagaimana cara nak membaca, bagaimana cara kita nak membaca apa tu nahwu dan saraf di dalam sesuatu ayat. Okey. Ya. Baca Taranum. Lumayan tu, kan senang suara ni kan. Dia baca dia kena tinggi je.
Tinggi. Allah, Tuan Haji Sukri sila baca. Sila baca. Tak ada, baca tinggi je. Nantilah lepas makan lah. Suara dah habis. Sila. Haji Sukri, arahan daripada Tok Guru, sila baca. Sila. Dia punya arahan dia kan, sila baca. Itu arahan amal. Okey, sila. Tak kira baca lah. Ya. Alhamdulillah. Tengok. Betul. Tuan-tuan ya. Tuan-tuan. Tak apa, saya tak nak betulkan. Itu alhamdulillah correct. Cuma satu dua perkara yang kita kena tinggal. Ingat, setiap huruf ada makhraj, betul tak? Makhraj waw di mana? Makhraj alif di mana? Makhraj nun di mana? Bila makhraj fa di mana? Okey, bila dia bercantum, dia akan mengeluarkan hukum. Hukum tu nama dia tajwid. Bila kita ikut tajwid, dia tidak akan lari. Macam ni. Itu ikhfa hakiki. Wa anfiqu fi sabilillahi wala. Kena tinggi. Wala tu la jazam. Wala tulqu bi aydikum ila talukah. Talukah tak ada tinggi sebab BID dah tinggi. Dua-dua huruf jar belaka. Okey, maksud dia belanjalah kamu di jalan Allah dan jangan kamu mencampakkan usaha kamu BID kun tangan kamu, usaha kamu yang kamu kerja keras selama ni, kamu binasakan dia dengan sebab kamu tidak mengeluarkan hak orang lain yang ada pada diri kita. Mana setiap apa yang kita dapat itu ada hak orang sebenarnya. Kita kena belanjakan. Jadi Tuhan kata untuk nak membaiki kita lagi, Tuhan kata wa ahsinu, tinggi. Wa ahsinu. Di mana makhraj ha? Ha. Wa bunyikan ha tu sikit. Tapi jangan keras sangat. Kalau keras sangat jadi ha. Wa Kalau boleh biar bergegar lidah tu kan. Wa Jangan jadi macam kha. Wa Jadi ya hak kecil, tapi sebab dia haraf jar. Sebab dia fi'il amar. Wa okey, bukan ha. Wa gegar ni kan. Sebab itu menunjukkan amaran. Wa ahsinu, dan perbaikilah. Ini semua amar. Perbaikilah usaha kamu. Sesungguhnya Allah Taala sukakan orang-orang yang sentiasa memperelokkan sumber pendapatan dia. Okey, itu dia. Okey. B. Kita tengok B. B, kita mengeluarkan kata kunci hukum. Nombor 2. Nombor 2, bila kita dah terjemahkan, kita mengeluarkan kunci hukum. B. Nombor 2. Nombor 2. Nombor 1 A, B, C. Nombor 2, kita keluarkan kata kunci hukum. Sama ada suruh atau larang. Okey, kata kunci hukum. Jadi saya beritahu di sini, kata kunci di sini adalah anfiku, ya. Kita kata kataan anfiku. Kita kena explain kata kunci dia tu apa dia. Anfiku. Ini kita kata fi'il amar.
Okey, fi'il amar. Untuk jamaah. Jamaah ni ramai. Amfik. Okey, amfik. Kita keluar kata kunci. Okey. Yang kedua, perkataan la tulku. La tulku. Kata kunci dia ialah la jazam. La harfu jazam. Jazam tu maknanya larang. La jangan. Tulku. La jangan. Ya, jangan. Okey, tulku. Kemudian kata kunci lagi ahsinu. Ini sinu ni fi'il amar, maknanya kata kunci dia fi'il amar. Kalau kita tak belajar nahwu, kita tak tahu ini fi'il amar. Setiap fi'il amar dan setiap fi'il mudhari' yang ada jazam, ya, memberi makna arahan. Di sini arahan larang. Di sini arahan belanja. Di sini arahan buat baik, positif. Di sini positif, di sini negatif, dan di sini positif. Positif itu maknanya wajib. Negatif itu wajib meninggalkan. Dan yang ketiga ahsinu fi'il amar wajib. Jadi bila kita baca ayat ini, kita tahu bahawasanya berbelanja kepada kebaikan jalan Allah itu adalah wajib. Wajib. Okey. Itu dia kata kunci yang ketiga. Okey, kata kunci yang keempat di. Okay. Kata kunci yang keempat duduk pada inna. Inna. Inna ni adalah penekanan. Inna ni 75%. Kita beritahu dulu. Inna ni menunjukkan bahawasanya wajib kita berbelanja, haram kita mencapakkan kebinasaan dengan sebab tidak belanja tadi. Lepas tu wajib kita memperbaiki sumber pendapatan kita kerana sesungguhnya Allah itu sukakan kepada orang-orang yang lain. Jadi kata kunci dia inna ni to emphasize. Ini kata kunci. Setiap ayat yang ada kata kunci, selalunya ayat ini diiringi oleh ayat-ayat hukum dan larang. Tuan-tuan perhatilah. Jadi kata kunci ayat suruh dan larang di sini, yang pertama sekali amfik, suruh, la larang, ahsin suruh, inna suruh. Sesungguhnya. Okey, boleh? A, B, C, D. Soalan nombor 3. Okey, nombor 3 soalan ya. Ya. Yang mana? Tak payah, inna je. Because bila inna mesti isim. Ya, mesti isim. Ya, tak boleh inna duduk pada fi'il. Jadi innallaha isim kan? Kalau nak tulis boleh tulis. Tapi innallaha isim. Sesungguhnya inna harf nasab. Jadi inna harf nasakh ataupun harf nasab. Buka kit nombor, cuba buka kit. Dua-dua sama. Nasah atau nasab. Ni. Buka kit 6A. Kit 6A. Jadi untuk menentukan hukum di sini, tuan-tuan kena faham pattern. Faham pattern. Kalau la dengan ta tu larang. Ya? Betul, Amal. Betul. Sebab root dia lain. Sebab root dia lain. Ini root anfaqa. Yang itu root hada. 3 huruf ini, 4 huruf root dia. Sama je. Sama saja, pattern lain-lain. Bila pattern lain. Itu kita dah belajar dulu bagaimana nak jadi amal bagi satu fi'il. Kadang zahaba, izhab ada petua dia. Kemudian akala, kul. Wa ahsinu. Tak boleh. Mana kalau ihsinu tak ada perkataan ihsinu. Okey. Jadi tuan-tuan, yang ketiga,
Ada, jangan lupa ada 5 atau 6 ya. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, kita keluar kata kunci tadi. Keluar kata kunci dah keluar. Ya. Kita kena keluar wazan. Wazan dan juga bab. Ingat lagi tak? Ada Tuan Jisa, ada berapa wazan? Ada berapa bab? 6 bab. Wazan 3. Tak ingat apa, tapi tahu benda tu ada. Ya? Tak faham? Macam Fa'ala ada 3. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Okey? Fa'ila ada 2. Yaf'alu, yaf'ilu. Fa'ula ada 1. Yaf'ulu. Jadi ingat tak? U, a, i, u. Ingat tak? U, a, i, u. U, a, i. Cuba sebut. U, a, i, u. Itu wazan. Wazan tu. Dalam tu wazan tak sebut Latin. Tak. Wazan tak sebut. Jadi tuan-tuan jangan risau. Nanti sila buka nota saya dulu di Engrade More yang menceritakan tentang wazan. Sebab setiap fi'il dalam Al-Quran ada pattern dia. Jadi kita keluarkan wazan. Wazan dia amfiku, root dia nafaqah. Nafaqah fa'ala, yanfiku fa'ala yaf'ilu. Wazan 1 bab 3. U-a-i. Jadi anfiku i. Cuba sebut i. Okey, tulku root dia laqiya. Laqiya fa'ila. Laqiya yalqa. Fa'ila yaf'alu. Jadi a. Cuba sebut a. Yang tadi i, lepas tu a. Okey. Tak apa, tak ingat tak apa. Yang penting pernah dengar tak ni wazan ni? Itu yang saya nak dengar tu. Penting. Okey. Ahsinu. Root dia apa? Root ahsinu. Bukan hasanah, tak ada hasanah. Hasunat mustaqarran wa muqama. Hasunah, bukan hasanah. Hasanah isim. Hasan. Kalau perempuan hasanah. Tapi root dia hasunah. Hasunah bunyi dia yahsunu. Jadi fa'ula yaf'ulu. Jadi ingat tak? 1 atas a, u, a, i, u. Ingat tu je. Tak apa. Jadi kita keluar wazan. Yang keempat, dah keluar wazan. Okey. Kita menyatakan akibat dari melanggar larangan. Okey. Yang keempat, akibat melanggar larangan. Jadi setiap ahli tafsir dia mesti melalui beberapa soalan ini, bergantung pada ahli tafsir. Tapi yang lumrahnya begitulah. Akibat melanggar larangan. Okey. Akibat melanggar larangan ya. Yang keempat, akibat melanggar larangan. Akibat langgar. Kalau larangan, kalau suruhan, ikut suruhan. Akibat kalau ikut, ingkar. Jadi ada 2 di sini dia timbulkan. 1, akibat langgar larangan. Yang kedua, kita tadi kata akibat. Ya. Akibat ikut suruhan. Ada 2 tu. Yang ini, yang amfiku tadi suruh. Kalau kita ikut suruhan, yang jadi apa? Wala tulku, itu larangan. Kalau kita langgar larangan, jadi apa? Lepas tu wa ahsinu, suruh jadi apa? Okey. Okey. Jadi saya akan terangkan yang keempat ni, akibat langgar larangan. Semuanya ada dalam ayat akibat dia.
Akibat maknanya. Okey, akibat dia dalam ayat. Okey. Wa anfiqu, dia kata suruh kita berbelanja. Belanja pada jalan Allah. Itu suruh. Lepas tu dia kata dilarang wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan usaha-usaha kamu kepada kebinasaan akibat kamu gagal berbelanja. Maksud di sini, siapa yang gagal berbelanja, maka dia akan mendapat bahana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pada bila masa saja. Itu akibat dia. Okey. Lepas tu Tuhan kata wa ahsinu, dia suruh kita ahsinu, perbaiki semua pendapatan kita, pada mutu kualiti kerja kita. Perbaiki. Balasan dia, kita akan bersama-sama dengan Allah, kerana Allah sukakan orang-orang yang sentiasa mengelokkan pendapatan dia. Itu dia akibat dan langgar dan suruh. Mana orang yang sentiasa memperbaiki hasil masuk dia, inilah orang-orang yang dikatakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Okey. Yang kelima. Ya. Okey tuan. Sebelum pergi kepada yang kelima, selalunya ahli tafsir mengambil masa sejam menceritakan ayat ni. Mengikut kefahaman dia. Ceritakan gini-gini, panjang lebar lah sejam, mungkin sampai Isyak. Lepas tu bila di akhir tu dia akan sebut yang kelima. Yang kelima, dia kata akhirnya tuan-tuan, apa tindakan kita setelah kita memahami ayat ini? Maknanya further actions. Kesimpulan. Ya, yeah. Kesimpulan. Tuan-tuan, kesimpulan. Kesimpulan dari ayat ini. Kesimpulan dari ayat ini. Kesimpulan ayat itu. So kesimpulannya, apa tindakan kita seterusnya? Adakah kita nak biar begitu saja? Ataupun kita tak nak kisah? Ya? Ataupun kalau kita tak peduli, ayat itu akan hilang begitulah. Jadi tindakan kita belanjalah. Kan? Keluar duit. Tengok dalam bank kita tu, di mana kita simpan duit kita. Sebab ada orang simpan duit dalam bank nak dapat untung, tapi sebenarnya bank yang lagi banyak untung. Ya, kita untung sikit je. Nasib-nasib tak baik, dia panggil untung bersifat 5-9. Bank bagi pinjam duit kat orang, kita tidur, dosa masuk je. Kerana duit itu diperniagakan daripada jalan yang tidak baik. Okey. Ataupun nasib-nasib kita baik, kita tidur, pahala jalan. Kerana belanja yang kita beri itu kepada anak yatim, pada miskin, orang semayang tengok surau kita sejadah dan sebagainya, mana kita tidur, pahala pun jalan masuk. Jadi antara dua. Okey? Jadi tengok ya. Itu tindakan dia. Okey? Tuan-tuan, itulah dia, insya-Allah. Okey? 5 je. Tadi kita pecah wazan tu. 5 je. 6 tambah sendiri. Sadaqallahul azim. 6. Sebab saya pecahkan tadi, menterjemah, mengerab kalimah, itu saya tak masuk mengerab kalimah. Okey? Kita tak sebut. Ada satu yang saya tak masuk, nak membaca kalimah isim. Wa ahsin. Hasunah. Hasanah dia 4 huruf. Dia 4 huruf. Dia 3 huruf dia hasunah. Macam azuma. Azuma 3 huruf, tapi bila kita jadi 4 huruf jadi sifat. Ya, kabura 3 huruf. Kabura huruf dia sama dengan hasunah. Tapi bila kita tambah alif, dia jadi isim. Tafdil. Tapi hasunah kita boleh amarkan dia jadi ahsin. Ahsin. Hasunah yahsunu ahsin. Kalau husnan isim. Kalau ahsin buatlah kebaikan. Okey? Hasanah isim. Isim baik. Bukan hasanah, hasanun. Isim. Hasunah fa'il madi. Fa'il madi. Fa'il madi daripada hasunah jadi hasanun.
Jadi hasunah ni root dia fa'ula. Kalau kita jadikan dia sifat ahsana, jangan kata ahsunah. Okey. Baik. Cantik. Hasanah tu kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hasanah tu daripada hasunah. Root tu penting. Jangan kata hasanah. Hasanah tu isim. Root dia hasun. Nah, buka kamus. Kamus dia akan ceritakan root dia. Ya, siapa ada kamus? Okey. Macam azimun. Apa nak azimun? Apa nak azimun? Besar kan? Root dia azuma. Kalau isim dia a'zamu. A'zamu tu maknanya sebesar-besar. A'zamu darajatan. Daripada root dia azuma. Azuma tu maknanya telah besar. Macam kabura. Jangan kata kabara. Kalau kabari, orang Jawa kan. Kabari. Macam mana orang Jawa kata kalau kabari? Jawab apa? Waras. Waras tu buat dia berfikir kan. Baik. Ya. Okey, nafaqah 3 huruf. Jadi fi'il mudhari' dia yang fiqu. Kalau anfaqa yunfiqu. Anfaqa ni kita memberi nafkah kepada orang lain. Lebih kurang sama saja. Kalau nafkah ni kita lebih kepada kita beza tak banyak sangat. Anfaqa ni kita membiaya orang. Kalau nafkah ni kita beri. Sama juga, lebih kurang sama je. Okey. So sekarang kita tak syarah lah ni kan? Tuan-tuan faham nama? Okey. Kita pergi kepada ayat kita. Okey. Ayat kita ni tuan-tuan, ini 3 perkataan yang kita nak pakai. Yang pertama perkataan al-amanah. Yang kedua perkataan amani. Yang ketiga perkataan al-insan. Okey. Tuan-tuan dah baca kan? Al-insan maknanya manusia. Amani, angan-angan kosong. Ya, dalam ayat Al-Baqarah ni, buku kita ni. Sebab saya nak ringkaskan, takut nanti banyak. Lepas tu perkataan al-amanah. So, silakan. Dr. Wee, selain daripada kita terang makna Dr. Wee, kita akan analisa ikut ni. Akan analisa ikut nahwu dan saraf. Okey tuan-tuan. Ayat pertama tu, sila tuan-tuan. Jadi saya akan channel ke sini, Dr. Wee. Selain daripada kita tahu amanah. Okey, dalam kitab ni tuan-tuan baca, amanah ni adalah sesuatu yang diamanahkan, diberi kepercayaan. Ya, macam orang bagi kita pinjam duit, pinjam kereta dan sebagainya kan. Itu kepercayaan. Daripada root dia amanah. Root dia amanah. Root dia amanah. Ingat, setiap isim yang apa tu mustaq, dia ada fi'il madi. Okey. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah membentangkan, kami telah menawarkan satu amanah untuk menjaga langit dan bumi. Untuk menjaga alam ini. Muka surat apa? Ya, muka surat 47. Okey, kami Tuhan kata kami telah menawarkan amanah untuk menjaga langit, bumi ni semua kan? Fa'abaina, maka semuanya tak sanggup untuk nak menanggung, nak menjaga ni. Wa asfaqna minha. Semuanya tak sanggup. Mana bila Tuhan amanahkan pada langit bumi untuk menjaga alam ini, semua kata tolak, tak mau.
Tetapi manusia sanggup. Manusia yang sanggup. 48 ni. Ya. Innahu kana zaluman jahula. Mana kesanggupan manusia itu menyebabkan dia adalah tak tahu, ya, jahil dan sebagainya kan. Okey. Ayat pertama, tuan-tuan. Cuba nyatakan di mana isim di sini. Di mana isim? Tak apa, tak usah tengok tafsir lah. Tengok isim dulu. Cuba cari di mana isim di sini. Yang sedetail-detail isim yang tuan-tuan kena tengok. Tuan Haji Syukri, berapa isim? Mr. Alex, berapa isim? Ayat pertama. Ya, kita train tuan-tuan tengok isim dulu. Ya, isim dulu ya. Al-aman ni macam trusties lah kita katakan. Kita concentrate on isim dulu. Lepas tu baru kita tengok jadual ni. Okey. Dah tiba ke? Berapa isim? Belum lagi. Tengok nak mengecam isim tu, tengok dia punya kod, dia punya haraf yang ada sebelum dia. Ya. Okey. Yang jelas ya. Okay. Siapa dapat ayat pertama tu lebih pada 10 isim? Tuan Haji Abdullah. Lebih dari 10. Okey. Tuan Haji Hanafiah, berapa dapat? Tak apa. Berapa Tuan Haji? Bincang dua orang tu berapa dapat? Ya? Tak apa. 11. Oh. Keman. Okey. 12. Okey. Datuk Sam? Ya? 9. Okey. Tak apa. Datuk kita dari Seremban tu, Datuk? Lebih kurang berapa? Tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan kata saja. Kalau lebih tak apa, saya pulang balik. Kalau tak cukup saya tambah. Tuan Haji Suradi? 9. 9 saja. Tak apa. Kita nak tahu tu. Okey, Puan Noeti 10. Tuan Haji Tan? Ya? Berapa? Jadi berapa semua? Tak apa. Okey, yang besar pun dah okey dah tu. Tuan Haji tahu yang besar-besar bagus. Tuan Haji Kamarul Zaman? Oh, pakat dia. Okey, kita dengar apa tu Tuan Haji Azhari. Tuan Haji Azhari. Oh, tak sangka. 10. Dia bangun ketiga Ustaz. Tuan Haji Ishak 12.
Okey, kita tengok bersama ya. Jangan lupa inna tu dalam tu ada isim innana. Inna tu ada isim sesungguhnya kami. Okey, jangan lupa. Inna tu asal dia innana. Na pada inna. Aradna satu. Al-amanata satu. As-samawat satu. Wal ar satu. Wal jibal satu. An yahmilnaha satu. Ha tu. Wa asfaq ha tu, ha di akhir tu. Lepas tu minha ha satu. Wa hamalaha ha satu. Al-insan innahu hu zaluman satu. Jahula 13. Kalau tuan-tuan kata 10 pun okey dah tu. Jangan keluar. Okey. Tak apa tuan-tuan. Yang pula dah. Okey. Yang pentingnya tuan-tuan, kita kenal isim dulu. Ini kita tackle on isim first. Isim first. Kalau tuan-tuan kenal isim, tuan-tuan akan tahu siapa jiran sebelah kanan dia. Jangan fikir ya. Oh, ni main tajwid saja ni, Allah. Ya. Nanti tuan-tuan nak berlawang tajwid, nanti kita buka kelas tajwid ni. Nak berlawan tarannum dia. Dr. Gusia. Fa'abaina itu fa'il Latin. Fa'il bercampur dengan nun. Nun perempuan. Tuan-tuan jangan risau. Kalau kita buat macam ni, insya-Allah kita akan dapat. Ayat ini ayat level 3, bukan level 2. Level 3 sebab ada inna. Third level ayat ni susah. Kalau susah pun tuan-tuan boleh kata 10, dah cukup bagus dah tu. Tuan-tuan jangan risau tuan. Yang pertama kena isim. Okey. Ya. Kalau tidak dia in saja. Kalau tidak in. Bila in campur dengan anu, inna. Boleh? In campur dengan anu jadi inna. Kalau tidak in saja. Okey. Ya, sempurna anu. Okey. Jadi tuan-tuan, kalau ramai tak jumpa inna tu isim, tu highlight kat no highlight isim. Dua isim dah. Innahu satu saja. Dah. Tak, inna tu haraf nasab. Dengan syarat inna. Macam inna anzalna, itu na tu ada isim. Ada alif tak? Ada alif tak ada? Tak ada alif. Tak ada. Dia kalau ada alif itu nahu, itu ada isim, iaitu isim dhamir. Okey. Ayat yang kedua ni saya nak tepat. Jangan kurang daripada bukan jangan dah kurang 10 pula begini. Tepat. Kalau kata 10 10, kalau kata 12 12. Saya nak tengok siapa yang tak tepat. Sekali Tok Guru kena serius ni. Dah nak dapat dah ni. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul nak kena isim tu, tengok betul-betul. Ada yang jelas, ada yang tak jelas. Okey. Kemudian tengok sekali yang ketiga tu. Okey. Okey. 2 3 4. Jangan lupa kita kena isim. Kena isim. Lepas tu kita kenal siapa dia yang himpit dia. Yang himpit dia. Okey. Okey, siapa boleh beri jawapan? Yang kedua tu. Tengok pelajar pintar Tuan Haji Azhari. Tuan Haji Azhari berapa? Nombor 2. 4. Nombor 4.
Okey, yang ketiga. Ayat akhir. Berapa dah tu ayat akhir? Tengok yang ada tanwin tu isim. Yang ada alif lam tu isim. Yang ada tanwin isim, jelas. Yang ayat 3. Ayat 3. Yang ada tanwin pun dah 3. Yang ada alif lam 2. Itu semua tanda jelas. Lima tu. 5. Ayat ketiga tu alif lam al-insan 1. Hinun 1. Ad-dahri 1. Ad-dahri tu kita kata dia isim sebab ada alif lam. Ya dah tu. Sebab kedua sebab dia ada min. Tentang bila kena kod tu, huruf jar tu, isim lah sebab tu. Lepas tu syai'an. Syai'an tu mazkura isim. Sebab tanwin. Sebab tanwin. Okey boleh? Sebab tanwin Okey. Isim. Okey tuan-tuan. Okey, yang kedua tu berapa? Yang kedua. Mana siapa kata 5? Tuan Haji, bangun nyatakan di mana 5. Pendakwa raya nak dengar. Ada prima pasti tak? Allah 1. Home 2. Kitab 3. Amani 4. Home. Ada lagi Tuan Haji? Ada lagi. Ma in awala ya'lamu anna Allah ya'lamu ma. Ma tu isim mausul. Ya'lamu fa'il mudhari'. Dan tiba-tiba ke ma tu. Ma yusirruna wa ma. Ma lagi. Wa minhum hum. Ummiyuna. Itu isim tu. Sebab ada waw. Itu jamak muzakkar salim. Ummiyun. Itu isim. La ya'lamunal kitaba. Isim. Illa amaniya isim. Lepas tu wa in hum isim. Illa yazunnun. Yazunnun tu fi'il mudhari'. Amani isim. Amani isim. Isim. Isim jenis apa? Common. Maknanya amani itu maknanya omong-omong kosong. Aman, angan-angan. Ya? Wa ma ma tu yu'linu tu fi'il mudhari' sebab ada waw nun dengan ya di depan. Okey? Bila kita dri kita baru nampak. Okey. Tuan-tuan, jangan risau, habis 3 ayat ni kita boleh makan lagi. Risau. Saya belum makan lagi ni. Belum? Ya? Ayat yang kedua. Yang kedua ke yang pertama Datuk? Yang kedua. Ayat yang kedua Allah. Sebab dia ada anna. Anna tu tuan tengok, anna tu huruf nasakh, tengok dalam jadual. Okey. Anna tu haraf nasab. Anna. Anna tu ada pada inna. Okey. Okey. Ya. Yang dia kepit isim. Anna tu ada pada inna. Dia panggil haraf nasakh. Okey. Lepas tu ma. Ma tu maknanya apa, bukan nafi. Apa? Ya'lamu fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' tu. Daripada alima ya'lamu. Okey. Ma isim mausul. Isim mausul tu dia mabni, dia tetap. Okey. Yusirrun tu jangan lupa. Ya, ingat tak? Huruf fi'il mudhari' ada tayanu alik, ingat tak? Ingat lagi tak tu tayanu alik? Ya'lamu tu fi'il mudhari' sebab ada ya. Yusirrun tu fi'il mudhari' sebab ada ya juga. Yu'linu tu fi'il mudhari' sebab ada ya. Okey. Wa ma yu'linun ma. Datuk, ma lagi satu. Okey, ma tu artinya apa? Maksud di sini, adakah tidak mereka tahu bahawasanya Allah itu tahu apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka zahirkan. Okey. Yu'linu tu daripada i'lan.
Dah nak iklan. Okey. Wa minhum hum ummiyun. Ummiyun ni macam buta huruf. La ya'lamun al-kitab Datuk. Isim. Mereka tidak mengetahui kitab illa amaniya, melainkan amaniya, omong-omong. Ya. Jadi tuan-tuan, amaniya ni kita tahu dia isim sebab dia dihimpit oleh illa. Okey? Illa. Dihimpit oleh illa. Okey, illa ni B berapa? Dia tulis istisna. B12 ke, B14 ke, B15 ke, B16? B17? B18? Istisna. Salimah? B berapa? B berapa? Ha? Tengok B jangan tengok A. A11. Cuba tengok sekejap. Ya, terima kasih. Okey, istisna ya. Karena isim inna, mustasna bi'illah, mustasna musanna, mufrad musanna, istisna hal maf'ul bi. Okey. Isim istisna. Lepas tu mustasna tamyiz tabi'. Okey, nombor 17. B17. B17 tu dia panggil mustasna bi'illah. Jadi dia tak tulis istisna, dia tulis mustasna bi'illah. Maknanya setiap perkataan yang datang selepas illah, nama dia mustasna. Mustasna tu maknanya kecuali, exceptions. Jadi B17. Okey, mana? Okey. Mana? B17 Okey. Kemudian satu lagi, wa in hum. Hum itu isim. Okey. Illa yazunnun, tak ada. Itu semua fa'il. Okey, malaikat mereka sangka. Okey, ada 8. Allah satu, ma satu, ma yang kedua satu lagi, wa minhum satu, ummiyun satu, al-kitabah satu, amaniyah satu, wa inhum satu, lepas tu illa yazunnun. Illa yazunnun. Okey. Sama tapi ini dia letak fa'il mudhari'. Mana kalau kita nak tukarkan tapi tak boleh tukar ayat Quran. Melainkan mereka hanya sangkaan semata-mata. Ya. 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 Isi fa'il mudhari'. Jadi lepas ilah patut isim. Tapi di sini ahli tafsir akan huraikan kenapa lepas ilah ni fa'il. Jadi dia kata jumlah fa'il, yazunnun dan fa'il hum duduk tempat mansub jadi mustasna bi ilah. Itu pula cara i'rab dia. Tapi Tuhan tak bawa dalam bentuk isim, dibawa dalam bentuk fa'il mudhari' jamak. Maknanya apa yang mereka lakukan hanya mereka sangka saja, sebenarnya tidak. Okey. Jadi tuan-tuan. Okey. Adakah datang kepada manusia suatu keadaan daripada masa sesuatu lam yakun syai'an mazkura, yang tidak boleh diingat, disebut. Okey tuan-tuan. Sekarang kita cuba analisa. Berasaskan ayat ini. Isim tak na? Isim tak? Isim tak? Okey, tengok jadual 114. 114. Tu isim tak? Isim. Tapi isim dihimpit oleh apa?
Na tu dihimpit oleh apa? Aradna. Arada. Fa'il. Fa'il. Jadi bila na ataupun dhamir ataupun isim dihimpit oleh fa'il, maka dia jadi B5. Fa'il. Tuan-tuan tulis je B5. Dah, apa tu jangan lagi. Saya sebut aradna tu dulu. Aradna dulu okey. Aradna. Perkataan aradna dulu. Bila isim, jangan kita fikir apa benda. Na tu isim. Tapi sebelum isim tu dia di apa tu duduk sebelum dia tu fa'il. Fa'il madi. Fa'il madi. Maksud dia kami bentang. Jadi bila isim sebelum tu duduk fa'il madi, maka isim itu jadi dia B5, fa'il, pelaku. Maksud dia ketika kami bentangkan. Okey? Jadi B5, tuan-tuan, B5 adalah fa'il dengan isim. Tuan-tuan, minggu lepas ada jadual ni kan? Ada tak? Jadual ni tak ada minggu lepas? Okey. Bila fa'il menghimpit isim, maka dia jadi fa'il. B5. Jadi tuan-tuan tahu, na tu fa'il. Maknanya kami membentangkan. Siapa dia kami? Siapa dia kami? Allah. Allah. Okey, ketika kami bentangkan, ketika kami expose, bentangkan kepada langit dan bumi untuk menjaga dunia ni, semua tolak. Kecuali yang beraninya manusia. Ya, itulah berani sangat. Okey, tuan-tuan. Sebelum tu, inna. Na tu isim. Tapi sebelum isim tu apa dia? Haraf. Haraf apa? Haraf nasab. Inna. Jadi bila sebelum isim ada haraf nasab, jadi isim tu isim mansub, berbaris di atas. Tetapi kenapa dia di sini tak berbaris di atas? Sebab dia mabni. Betul tak? Asal dia inna campur dengan nahnu. Okey, boleh? Tuan-tuan ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Fi mahali? Okey, diam je ni. Ingat nasi lemak. Oh, nasi lemak tadi? Oh, kena balik awal. Tuan-tuan, tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau, lupa tak apa. Yang penting dengar. Dengar tak fi mahali? Tahu. Maksud dia fi mahali, ni saya terang lagi. Duduk tempat. Tuan-tuan kan? Tuan tengok ni Ni. Innallaha. Allah ni bagi atas. Tak? Sebab dia di isim inna. Okey, boleh? Tapi kalau kita tukar Allah ni, kita ganti dengan hu, sama tak makna dia? Sama tak? Sama. Jadi hu ni kita kata hu, cuba sebut hu. Dhamir bersambung, berbaris, depan, tetap dan duduk tempat isim inna. Yes. Tapi kalau ini, tengok habis dah awak. Kalau ini innallaha, baca senang saja. Cuba baca innallaha. Allah isim berbaris di atas dengan tanda fathah sebab mufrad dan dia isim inna. Pasal ini dipanggil mu'rab. Yang ini tetap, ini macam mana pun jadi hu. Okey? Boleh tak? Lagi sekali. Hu. Sebab dia hu ni dia duduk selepas inna. Kita kata ni tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Nas innahu ni di mana? A, B ke C?
A. Sebab dia harah bersama dengan domain. Domain isim kan? Tapi domain dia mabni. Okey, who sebut domain. Bersambung. Berbaris. Depan. Tetap. Okey, dan duduk tempat berbaris atas. Jadi isim inna fi mahalli. Duduk tempat fi mahalli tu. Tak apa tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan boleh dapat baca dengan bagus, ya Allah ya Tuhanku, inilah masya-Allah. Orang lain belajar berpuluh tahun, belah tahun, kita belajar 2 tahun setengah saja. Tuan-tuan. Simbol. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Ada sahabat saya di Bandar-Bandar Bangi, dia bila pergi belajar tafsir dengan Dr. Abdullah. Siapa tu? Ya. Dr. Abdullah Yasin. Dia kata suka ustaz belajar. Suka bila saya nampak inna tu saya ingat ustaz je dia. Ingat saya. Dia kata inna bila doktor kata ini Allah ni bagi atas sebab dia selepas inna. Oh suka dia. Happy sangat. Jadi dia belajar dia kata meaningful betul-betul. Bermakna. Kau tidak tak tahu. Jadi tuan-tuan, cuba pergi hadir kelas-kelas tafsir. Kalau tak hadir kelas tafsir, tuan-tuan tak akan tahu sebenarnya. Jadi kalau tanya hukum, apa hukum menghadir kelas tafsir sebab belajar nahwu? Beri jawapan sendiri. Kalau ada kelas di sebelah rumah kita yang kita boleh pergi, tuan-tuan puan, hukumnya wajib. Wajib bukan fardu ain. Mengajar tafsir fardu ain, tapi mempelajari tafsir wajib. Wajib. Kalau tak pandai wajib tu. Bukan wajib. Wajib tu nasi manis. Wajib. Tuan-tuan. Mengajar nahwu ni dalam satu kampung ada seorang cukup. Okey, tuan. Okey. Ni al-amanata. Okey tuan-tuan. Okey, habis ayat ni. Al-amanata isim tak? Isim. Okey, sebelum isim ada apa? Ada isim juga. Sebelum isim ada apa? Ada fa'il kan? Ada fa'il. Al-amanata isim. Sebelum isim ada isim. Dhamir tunna tu kan? Sebelum tu ada fa'il. Jadi selepas fa'il ada dua isim. Isim pertama bagi depan. Di sini bagi depan dia na sebab dia mabni. Okey? Dan isim kedua baris atas sebab dia jadi mangsa. Bila isim sebelum tu duduk fa'il, isim pertama jadi fa'il B5. Isim kedua jadi maf'ulun bih B11. Tengok B11. Ada B11? Ada tak B11? Yes. Wallahu alam. Tu kita berhenti setakat ni. Surakallahu nazim. Lama tak tanya surakallah hari ni baru dengar. Okey tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia punya konklusinya begini. Tuan-tuan kenal isim. Sebelum isim tu kalau ada haraf, apa jadi? Sebelum isim kalau ada fa'il, apa jadi? Sebelum isim, okey, selepas fa'il ada dua isim, jadi apa? Selepas fa'il ada dua isim, dia jadi B11, 12, 13, 14. Senang tak? Fa'il, maf'ul bih, mutlak semua tu kan? Okey. Lepas tu isim dengan isim jadi apa? Okey, tuan-tuan. Sebentar ya. Okey, sebentar ya. Ayat akhir sekali tu. Innahu kana zaluman jahula. Allah, ikat. Buka baik kejap. Buka bab. Ini arahan guru. Kenapa tak? Zaluman isim tak? Isim? Jahula isim tak? Apa bukti dia isim? Tanwin. Okey, bila isim dengan isim bentuk sama, maka tabi'. Tabi' isim bagi atas, iaitu B20. B20. Betul B20? B20. B20 kan?
Ada kana. Sebab ada khabar kana. Okey tuan-tuan, jangan simpan dah back. Ayat 5 sekali tu, lam yakun syai'an mazkura. Nampak tak? Syai'an isim tak? Mazkura isim tak? Nampak tak bentuk sama? Baris sama? Kalau masa tu tabi'. Tabi' isim mansub dan dia B20. Ada tak B20? Betul tak B20? Salimah B? Ya. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana azwajana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma bi rabbana ahlamak. Allahumma ya rabbi ya rabbana ahkamak. Allahumma ya rabbi ya rabbana ahsamak. Bi rahmatika ya hayyun ya qayyum ya qahhar ya wahhab ya satar ya razzaq ya fatah ya alim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam walhamdulillahi alamin. Qaddar